Kadang-kadang kita punya comfort zone tu adalah zone komplain. Itu comfort zone dia. Tak berani nak ambil tanggungjawab, tak berani nak buat perubahan, tak berani berdepan dengan. Selamat datang ke Siri Kepimpinan. Salah satu masalah yang saya fikir semakin melarat lewat-lewat ini ialah semakin ramai yang tidak berani melakukan ataupun menyebutkan hal yang benar. Semakin ramai pemimpin yang pengecut dan semakin ramai individu-individu yang pengecut. Apa maksud saya bila saya sebut pemimpin yang pengecut? Dia tahu ada sesuatu keputusan yang dia kena buat dan itu adalah benar berdasarkan fakta, tapi dia berfikir kalau aku buat keputusan ni ramai orang tak suka nanti. Maka dia pilih untuk jadi pengecut dan membuat keputusan yang hanya semata-mata menggembirakan orang, tetapi impak jangka masa panjangnya adalah sangat buruk kepada sesebuah masyarakat. Termasuk juga dalam kategori individu. Kita ni kalau kita tengok, kita ada berapa banyak masalah dekat keluarga, dekat tempat kerja, tapi kebanyakan kita hanya habiskan masa dengan komplain, cakap belakang, buat WhatsApp group baru, kemudian wujudkan kumpulan-kumpulan baru dan terus dengan budaya yang toksik begitu, tidak berani mengambil langkah yang boleh membawa perubahan yang sebenar. Dan ini adalah satu zaman yang kita sebut zaman yang tidak ramai memiliki keberanian. Bercakap tentang keberanian ni, saya suka nak kongsikan satu kisah ini sering dibacakan, sering dikuliahkan. Tapi kalau kita dalami kisah tersebut, kita akan dapati sisi keberanian yang luar biasa pada satu budak yang namanya pun tidak disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, tetapi dia dipanggil sebagai ghulam. Ghulam ni budak muda, mungkin 9 tahun, 10 tahun. Di mana dia berada di zaman ketika seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, dia ada tukang sihir. Tukang sihir ni adalah status yang paling tinggi di sisi raja kerana dia memberikan nasihat kepada raja, dia yang menentukan naratif bagaimana rakyat semua percaya tentang raja tu. So tukang sihir ni dah tua dan dia fikir, lepas aku mati ni siapa nak ganti aku, nak nasihatkan raja ni. Jadi dia buat audition, mencari siapakah orang muda yang akan terpilih, dia akan coach dan dia akan jadi tukang sihir diraja yang seterusnya. Jadi panjang cerita ni kalau kita pendekkan, Ghulam, seorang budak yang cerdas, dia terpilih dalam pemilihan ini dan dia sedang melalui training, latihan dengan tukang sihir diraja untuk kemudian menggantikan kedudukan tukang sihir diraja. Kalau kita letakkan dalam konteks hari ini, dia dah popular dah, viral. Semua orang muda teringin nak jadi macam dia, belajar dengan tukang sihir diraja, bakal jadi orang yang paling berpengaruh kepada raja. Tapi dalam perjalanan dia pergi dan balik belajar daripada tukang sihir itu, dia terjumpa dengan seorang rahib yang mengajarkan dia kebenaran. Dan sebenarnya ramai dalam kalangan rakyat kat situ pun tahu sebenarnya raja bukan Tuhan. Tapi ramai orang yang tahu tu tidak ada keberanian. Mereka hanya simpan dan kita boleh sebut tak ada siapa-siapa pun berani nak ambil tindakan atau melawan. Sehinggalah berlaku satu peristiwa ketika budak Ghulam ini, dia berdepan dengan satu dabah, satu binatang besar yang kemudian dia jadikan peluang itu untuk menguji kebenaran. Dia campakkan batu tu dengan menyebut nama Tuhan rahib dan dia kata kalau agama rahib ini benar, maka dia akan tinggalkan tukang sihir diraja. Dan bayangkan dia nak tinggalkan comfort zone. Kadang-kadang kita punya comfort zone tu adalah zone komplain. Itu comfort zone dia. Tak berani nak ambil tanggungjawab, tak berani nak buat perubahan, tak berani berdepan dengan kegagalan ataupun rejection bila kita nak bawa perubahan tu. So Ghulam ni dia kata, lepas dia dapat kepastian bahawa agama si rahib ajar ini adalah yang benar, dia malah berani melawan raja. Dan pada satu ketika raja cuba nak bunuh dia, berulang-ulang kali nak bunuh dia, tak berjaya, sehingga dia sendiri mengajarkan kepada raja macam mana nak bunuh dia. Kerana apa? Dia bukan nak kalahkan raja tu, dia nak memenangi hati rakyat semua
supaya rakyat semua berpegang dengan agama yang benar dan tinggalkan bertuhankan kepada raja tu. Lalu raja ni sebab dah kalut sangat nak bunuh si Ghulam ni, dia pun ikut arahan si Ghulam ni, dia pun panah Ghulam dengan mengumpulkan seluruh rakyat ni. Dia panah dan disebut Bismillahirabbil Ghulam, dengan nama Tuhan si Ghulam ini. Lalu panah itu terkena pada kepala Ghulam dan Ghulam pun meninggal dunia. Dia ingat dia dah berjaya menundukkan kebangkitan rakyat. Dia berjaya mendiamkan cakap-cakap kesangsian orang ramai terhadap klaim dia sebagai Tuhan tu. Tapi pengorbanan yang didorong oleh keberanian luar biasa Ghulam itu menyebabkan seluruh rakyat memeluk agama Islam. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan Ghulam, kami beriman dengan Tuhan Ghulam. Sehingga kemudian kisah ini disebut sebagai Ashabul Ukhdud. Raja gali parit dan campakkan rakyat dia ke dalam api hidup-hidup. Sehingga ada satu insiden bayi kecil yang mana mak dia ni berani ni, disebabkan keimanan dia, dia nak lompat dalam api, tapi dia pegang baby dia rasa kasih. Tapi baby tu kemudian bercakap, wahai ibu, bersabarlah, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Dan ibu tu pun rangkul, kuatkan tekad dan keberanian dan lompat. Dan dalam Quran Allah SWT menyebut mereka inilah orang-orang yang berjaya. Pertama, kerana mereka berani, dan mereka berani menterjemahkan apa yang mereka fikir dalam tindakan. Jadi hari ini kalau kita lihat dalam suasana kita hidup hari-hari ini, kalau ada benda yang kita tak puas hati, toxic culture, budaya-budaya toksik yang ada di tempat kerja kita atau dalam keluarga kita, yang kita rasa dah lemas dah dengan budaya tersebut, kita kena kuatkan tekad, sebutkan, nyatakan dengan berani apa yang kita tak puas hati itu. Kerana banyak ketika yang kita perlukan bukan banyaknya maklumat, tapi kita perlukan keberanian. Banyak benda yang sebenarnya kita tahu ada cara dan bagaimana cara nak mengubah, tapi ia tidak berubah kerana kita tidak ada keberanian. Semoga Allah SWT rezekikan kita semua keberanian yang sebenar-benarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.